Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram berjalan lancar dengan mencatatkan peratusan keluar mengundi masing-masing 45 dan 56% setakat pukul 5 petang tadi. Terdapat 47 pusat pengundian dengan 294 saluran di Parlimen Pulai dan 14 pusat pengundian melibatkan 68 saluran di Dewan Negeri Simpang Jeram yang ditutup pada pukul 6 petang tadi. Sebanyak 205,810 pengundi berdaftar bagi kedua-dua kerusi tersebut. Sementara itu, kempen PRK Pulai dan Simpang Jeram selama 14 hari berjalan lancar. Timbalan Ketua Polis Negara memaklumkan tiada insiden tidak diingini berlaku. Penugasan sepanjang tempoh berkempen dan hari pengundian hanya melibatkan polis kontingen Johor yang melibatkan kekuatan 3,490 pegawai dan anggota. Untuk mengetahui perkembangan dari Pusat Penjumlahan Undi P161 Pulai, kita bersama Anas Maknur. Silakan Anas. Baik, terima kasih Faiz Syairah. Ketika ini saya berada di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim, Johor Bahru untuk proses kiraan ataupun penjumlahan undi bagi kawasan parlimen ini dan seperti dapat disaksikan di atas pentas di belakang saya itu, peti-peti undi telah mula dibawa masuk dan dijumlahkan dan di paparan di belakang saya juga menunjukkan 19 peti undi telah pun dibawa masuk daripada 298 keseluruhannya melibatkan 47 pusat mengundi yang terlibat hari ini dan pada petang tadi juga peti undi awal dan undi pos telah pun dibawa masuk terlebih dahulu untuk dijumlahkan dan kita menantikan hasil penjumlahan undi ini untuk kita tahu siapa yang akan mewakili parlimen ini untuk tempoh yang akan datang. Antara tiga pertandingan ini, tiga calon yang bertanding melibatkan calon PH Suhaizan Kayat, calon PN Zulkifli Jaafar dan juga calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi dan ketika ini paparan semasa dapat disaksikan PH sedang pun mendahului ketika ini secara tidak rasminya 1945 diikuti Perikatan Nasional dengan 1555. Bagaimanapun masih banyak lagi peti undi yang masih belum dibawa masuk untuk dijumlahkan dan pihak media berada di hadapan pentas ini untuk sama-sama kita dapatkan situasi ataupun jumlah terkini ataupun jumlah semasa ketika ini. Sekian dulu dari Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim bagi pilihan raya kecil P161 Parlimen Pulai. Kembali kepada Faiz Syairah di Angkasa Puri. Silakan. Baik Anas, terima kasih untuk laporan itu. Dan seterusnya untuk perincian di Pusat Penjumlahan Undi N13 Simpang Jeram pula, kita terus bersama Grace Aisyah Kedayan. Grace, teruskan. Terima kasih Syahira. Okey, baik, sekarang saya berada di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim. Dari Pusat Penjumlahan Rasmi Undi ingin saya kongsikan peti undi pertama bagi undi pos sudah tiba di sini seawal 6.10 petang tadi dan setakat jam ini hanya ada 2 peti undi yang tiba di sini. Keputusan tidak rasmi undi pos bagi N13 Simpang Jeram ingin saya kongsikan Perikatan Nasional mendahului setakat 7 petang tadi memperolehi 36 undi manakala Pakatan Harapan memperolehi 25 undi yang melibatkan 78 kertas undi dengan majoriti 11 undi dan 5 jumlah kertas undi ditolak, sementara itu 12 kertas undi tidak dikembalikan. Di Simpang Jeram 14 pusat pengundian membabitkan 68 saluran dibuka sejak 8 pagi tadi sehingga 6 petang dan saya dan rakan-rakan media yang lain masih lagi menantikan peti-peti undi untuk tiba di pusat undi ini yang melibatkan 69 peti undi secara keseluruhan. Setakat itu saja perkembangan semasa dari saya di sini. Kembali ke Angkasa Puri. Baik Grace, terima kasih untuk laporan itu. Polis buka 2 kertas siasatan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa keluarkan kenyataan berbaur 3R ketika kempen PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram. Pengerusi Perikatan Nasional itu akan dipanggil Selasa ini untuk diambil keterangan berhubung siasatan tersebut. Beberapa lagi individu lain turut akan dipanggil mengikut kesesuaian dalam tempoh terdekat.
Sindiket penipuan pelaburan dalam talian tumpas 29 individu termasuk 6 warga asing ditahan dalam serbuan di sebuah pejabat mewah di Jalan Pudu, Bukit Pintang. Polis turut merampas sejumlah telefon bimbit, komputer riba serta beberapa peralatan elektronik lain. Siasatan mendapati bayaran gaji yang ditawarkan kepada pekerja adalah RM2,000 hingga RM10,000 sebulan, tidak termasuk komisen. Belum ada laporan polis dibuat. Ini berhubung dakwaan insiden 2 pengamal media di Johor yang dikasari pegawai pengiring seorang menteri pada Selasa lepas. Timbalan Ketua Polis Negara berkata ketika ini kenyataan mengenai insiden tersebut hanya dikeluarkan oleh sebelah pihak dan beliau sendiri belum mendapat laporan penuh berhubung perkara itu. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sentiasa menambah baik sistem bidaan nombor pendaftaran kenderaan dalam talian JPJ e-Bid dari semasa ke semasa bagi memastikannya mesra pengguna. Sesi perbincangan bersama agensi berkaitan sentiasa dilakukan dalam usaha menambah baik sistem berkenaan. Sistem tersebut diakui mengalami gangguan terutama ketika aliran kemasukan pengguna dalam talian tinggi. Percubaan operasi bagi coach wanita untuk perkhidmatan MRT laluan Kajang akan dimulakan hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan berkata, jika inisiatif itu dapat dilaksanakan dengan baik, pihaknya sedia memperluas usaha berkenaan kepada perkhidmatan train di laluan lain. Setiap coach tersebut mampu memuatkan lebih 100 wanita pada satu-satu masa. Cyberjaya mampu jadi lokasi pilihan pelaburan teknologi melalui penyertaan syarikat tempatan dan antarabangsa. Perdana Menteri berkata, pelan induk Cyberjaya yang dilancarkan pada 2019, strategi untuk Cyberjaya membangun. Ia selari perkembangan teknologi dan inovasi. Pada masa sama, beri tumpuan kepada 3 tonggak utama iaitu mobiliti pintar, penjagaan kesihatan pintar dan digital kreatif. Kerjasama Kesatuan Guru penting bagi memastikan agenda pendidikan negara dapat disampaikan lebih menyeluruh hingga ke peringkat akar umbi. Menteri Pendidikan berkata KPM sentiasa menggunakan saluran kesatuan khususnya melalui Kongres Kesatuan Guru-Guru dalam Perkhidmatan Pelajaran Malaysia untuk menyampaikan maklumat dan dasar KPM. Kesatuan Guru juga sentiasa komited menyokong serta membantu kementerian dalam melaksanakan agenda pendidikan negara. Promosi dan penjenamaan semula Tabika Perpaduan akan dibuat. Ia bertujuan bagi menggalakkan ibu bapa kaum bukan Melayu menghantar anak mereka bersekolah di Tabika berkenaan. Menurut Esko Selangor, sambutan bukan Melayu terhadap Tabika Perpaduan masih rendah dari segi komposisi kaum iaitu kurang daripada 17%. Kutipan darah di Negeri Sembilan capai tahap 90% berbanding 84.4% yang dicatat pada 2021. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri, setiap program derma darah yang dianjurkan mendapat sambutan menggalakkan. 4 pusat derma darah di negeri itu sentiasa dipantau. Stok berada dalam keadaan optimum sekiranya pesakit memerlukan transfusi darah. Sabah akan mempertimbang menaikkan alaun unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM di 73 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah. Ketua Menterinya berkata, perkara itu akan diperincikan Kementerian Keuangan dan Setiausaha Kerajaan Negeri SKN untuk tindakan lanjut. Pemberian bersyarat itu bagaimanapun menuntut kerja keras kesemua warga UPPM dalam merealisasikan agenda Sabah Maju Jaya. Klang River Festival memberikan kesedaran kepada orang ramai tentang kebersihan sungai. Program anjuran Kongsi KL bersama Exim itu merupakan satu usaha dalam memperkenalkan Sungai Klang kepada umum terutama budaya menjaga alam sekitar. Klang River Festival berlangsung selama 17 hari bermula hari ini sehingga 24 September depan. Pahang setuju mewartakan sebahagian hutan simpan berkelah di Maran sebagai hutan taman negeri Lubuk Yu melibatkan kawasan seluas lebih 14,000 hektar. Menteri Besarnya berkata, pewartaan itu menjadikannya sebagai hutan taman negeri keempat Pahang. Menerusi pewartaan itu, kelulusan pembalakan di kawasan berkenaan telah dibatalkan.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke Brunei malam tadi selepas singgah di Lawas, Sarawak. Keberangkatan tiba Seri Paduka berdua disambut Putera Mahkota Brunei, Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah Ibni Sultan Hassan Al-Bolkiah dan isteri. Seri Paduka berdua akan menyambung kembara Kenali Borneo ke Bandaraya Miri esok. 270 menara telekomunikasi dibina di Pahang secara berperingkat. Ia dijangka siap hujung tahun ini. Esko berkaitan memaklumkan setakat ini 79 menara telah siap bawah jendela, manakala baki 191 lagi dalam pembinaan. 2 juruterbang nahas pesawat di Elmina, Shah Alam, Ogos lalu dianugerahkan pingat anugerah Presiden Persekutuan Pengangkat Malaysia PPM. Penganugerahan itu disampaikan oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka, Allahyarham Kapten Haikal Aras Abdul Aziz, merupakan Pesuruhjaya Ibu Pejabat Program Pengangkat Udara, manakala Kapten Muhammad Naim Fawaz Muhammad Muaidi merupakan Ahli Jawatan Kuasa Pengangkat Udara Melaka. Dasar monetari akan terus jadi tumpuan utama pada mesyuarat Rizab Persekutuan Amerika Syarikat minggu depan. Justru ringgit dijangka kekal pada paras semasa berbanding dolar Amerika pada paras 4.66 hingga 4.68. Menurut Ketua Ahli Ekonomi dan Keuangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, ringgit berkemungkinan kekalkan hala tujunya. Ia akan kekal lemah kerana Fed dijangka tetapkan pendirian monetarinya yang ketat. Penyelidikan kolaboratif dalam kejuruteraan sains dan teknologi CREST kini secara rasmi menjadi agensi di bawah MITI. Kemasukan CREST tepat pada masanya bagi sokongan utama mewujudkan syarikat fabrikasi wafer pertama Malaysia dan 5 syarikat reka bentuk litar bersepadu seperti yang digariskan dalam NIMP 2030. CREST juga akan menjadi salah satu agensi utama MITI untuk menjadikan industri semikonduktor Malaysia meningkatkan lagi rantaian nilai global. Perbadanan Industri Aeroangkasa Negara sokong penuh Pelan Induk Perindustrian Baharu Malaysia 2030. Ia dilihat menyokong pertumbuhan ekosistem aeroangkasa. Sebagai tanda sokongan, perbadanan itu akan memenuhi 4 misi yang akan bertindak sebagai penggerak pelan tersebut. Inovasi perlu dijadikan keutamaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Sokongan perlu terus diberi bagi meneruskan penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan syarikat tempatan dan pemula. Perdana Menteri berkata, ia bagi membawa masuk lebih banyak pelaburan dalam negara. Seterusnya, mendorong kejayaan lebih besar sekaligus meraih pengiktirafan antarabangsa. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.8 menggegarkan Maghribi. Stesen televisyen negaranya melaporkan angka korban mencecah 820 orang, manakala 392 yang lain cedera. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Pusat gempa dengan kedalaman 18.5 km ditentukan pada 31.11 darjah utara dan 8.44 darjah barat, kira-kira 70 km barat daya Marrakesh. Brazil sedang bersiap sedia menghadapi kemungkinan bencana lebih buruk selepas 5 hari taufan melanda selatan negara itu. Setakat ini, sekurang-kurangnya 41 terkorban, manakala hampir 50 yang lain dilapor masih hilang. Kira-kira 1,000 petugas kecemasan dikerah dengan kekuatan 12 helikopter untuk usaha mencari dan menyelamat. Turut digerakkan 8 pesawat tentera dengan kekuatan ratusan tentera. Lebih 66 orang masih hilang susulan kebakaran hutan di Hawaii sejak sebulan lalu. Ia disahkan Gabernornya. Tragedi itu turut mengorbankan lebih 100 orang, manakala kira-kira 1,500 harta awam musnah. Pemburuan terhadap Danilo Cavalcante kini memasuki hari ke-9. Cavalcante seorang pembunuh yang telah disabitkan kesalahan dan melarikan diri dari penjara di Pennsylvania. Seorang pegawai yang bertugas pada masa kejadian telah dipecat pada Khamis.
Sidang kemuncak pemimpin G20 ke-18 bermula di New Delhi bertemakan One Earth, One Family, One Future. Dengan ketiadaan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping, pemimpin G20 akan bertukar-tukar pandangan dalam 3 sesi. Kanta 7.44 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Faris Izzat dan Farhatul Aisyati untuk paparan komprehensif Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum.